Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Akbar daripada PBI, Pusat Penyelidikan Pembangunan Inovasi daripada IPGM. Akan membentangkan pelaksanaan penggunaan ICT dalam pengajaran bahasa Inggeris di peringkat prasekolah. Terus kepada penyertaan masalah. 73.2% masalah pembelajaran bahasa Inggeris di peringkat prasekolah termasuklah penguasaan kemahiran asas bahasa Inggeris seperti lisan, membaca dan menulis. Dalam sistem KSSR yang diadakan bermula pada tahun 2011, diperkenalkan pada 2011, kita tambah satu lagi iaitu menakul. Pada tahap yang lebih tinggi masih terdapat murid yang prasekolah tidak dapat memahami teks yang dibaca dengan sempurna, bermaksud mereka masih lagi tidak mampu untuk membaca dan walaupun diajar oleh guru berulang kali. Seterusnya, penggunaan ICT dalam pengajaran bahasa Inggeris di peringkat prasekolah dilihat sebagai alat bantu mengajar yang mampu untuk meningkatkan dan memberi impak kepada dalam PDP di dalam kelas. Sebagai alat bantu bahan pengajaran, ICT dilihat sebagai usaha yang mampu mengubah persepsi murid prasekolah terhadap pembelajaran bahasa Inggeris. Seringkali kita lihat di Malaysia bahasa Inggeris dianggap sebagai satu mata pelajaran yang agak sukar, dan ini menyukarkan lagi untuk guru mengajar, tambahan pula dengan persepsi yang sedia ada yang ditanam, persepsi negatif yang ditanam di dalam minda murid-murid. Seterusnya, guru bahasa Inggeris prasekolah perlu mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam mengendalikan pengajaran bahasa melalui ICT. Ini telah diterapkan sejak tahun 1990-an lagi, di mana guru-guru prasekolah dihantar untuk mengikuti kursus ICT. Oleh itu, kajian ini cuba mengkaji pemahaman guru bahasa Inggeris terhadap konsep pengajaran bahasa melalui ICT dan tahap penguasaan guru dalam pelaksanaan ICT di peringkat prasekolah. Persoalan kajian saya letak pada 3. Pertama adalah sejauh manakah keberkesanan pengajaran guru dalam pelaksanaan ICT di peringkat prasekolah. Yang kedua, sejauh manakah kekerapan guru melaksanakan pengajaran menggunakan ICT di peringkat prasekolah, dan seterusnya, sejauh manakah tahap penguasaan guru dalam penggunaan ICT di peringkat prasekolah. Signifikan kajian kajian ini adalah untuk merancang program bahasa Inggeris yang menggunakan ICT di peringkat sekolah secara meluas, supaya dapat dilaksanakan secara lancar dan berkesan. Maka hasilan kajian ini akan memberikan sedikit panduan kepada guru-guru untuk menangani kekurangan penggunaan ICT yang telah menjadi penghalang dalam melaksanakan pengajaran bahasa Inggeris. Batasan kajian ini tertumpu kepada pelaksanaan penggunaan ICT dalam bahasa Inggeris sahaja dan di peringkat prasekolah. Dan kajian ini dilakukan di sebuah sekolah rendah yang melibatkan kajian ini dilakukan di 5 buah daerah di negeri Perak. Batasan sampel adalah seramai 310 orang guru bahasa Inggeris di peringkat prasekolah yang terdiri daripada 155 buah sekolah rendah. Sebenarnya, untuk metodologi, kajian ini menjalankan kajian survey method research yang menggunakan instrumen soal selidik. Kaedah soal selidik digunakan kerana banyak sampel boleh digunakan. Seterusnya, anggaran populasi guru bahasa Inggeris prasekolah adalah seramai 1,692 orang. Sejumlah signifikan sampel yang diperlukan adalah seramai 310 orang guru. Instrumen yang dipilih untuk buat kajian ini adalah soal selidik. Soal selidik adalah berdasarkan kajian teoretikal, objektif kajian dan kajian kerja lampau. Untuk instrumen kajian ini telah disemak kesan kandungan oleh 7 orang pakar penilai. Analisis data ini bertujuan untuk menjadikan data dikotik agar lebih bermakna. Ia akan dilaporkan secara berbentuk angka dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif saja. Kalau kita tengok dapatan kajian, dapatan kajian yang pertama
instrumen yang teks ataupun item yang pertama adalah pengajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, menambahkan minat murid dalam pengajaran. Yang ketiga, murid lebih memfokuskan perhatian. Dan keempat, murid lebih faham. Dan kelima, pengajaran dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Okey, dalam dapatan kajian ini adalah menunjukkan keberkesanan pengajaran guru. Okey, limit yang tertinggi adalah murid lebih faham. Okey, bermaksud ICT ini akan menggalakkan murid lebih faham terhadap pengajaran guru, terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, seterusnya ada kekerapan pelaksanaan ICT. Okey, berapa kali guru menggunakan ICT dalam kelas? Okey, item yang pertama adalah sekurang-kurangnya sekali sebulan. Yang kedua, sekurang-kurangnya sekali seminggu. Yang ketiga, sekurang-kurangnya sekali setahun. Tidak perlu. Yang keempat, yang kelima, setiap hari. Alright, so item ataupun min yang tertinggi pada tahap tinggi 4.32 adalah sekurang-kurangnya sekali seminggu. Okey, seterusnya tahap penguasaan guru dalam penggunaan ICT. Okey, terdapat 5 item juga. Yang pertama, saya boleh memasang LCD projector sendiri. Yang kedua, saya boleh membina ABM dengan menggunakan ICT. Yang ketiga, saya boleh menggunakan PowerPoint presentation. Yang keempat, saya boleh membina multimedia sebagai ABM. Kelima, saya boleh menggunakan ICT sebagai lembaran kerja. Okey, dalam kelima-lima item yang telah dinyatakan, tahap penguasaan ICT dalam tahap penguasaan guru dalam penggunaan ICT ialah saya boleh membina ABM dengan menggunakan ICT. Okey, ini bermaksud guru-guru sekarang lebih faham tentang penggunaan dan mereka telah dilatih secara berterusan. Okey, terus kepada perbincangan. Yang pertama adalah keberkesanan pengajaran guru. Okey, kita lihat pada 3 objektif tadi dan 3 soalan kajian. Okey, dapatan di sini menunjukkan 73.5% bersetuju bahawa pengajaran guru akan menjadi lebih menarik sekiranya menggunakan ICT kerana grafik yang bergerak dan berwarna-warni. Yang kedua, sejumlah 64.2% bersetuju penggunaan ICT akan menambah minat murid kerana ia dapat merangsang minat murid prasekolah, terutamanya untuk belajar dengan lebih tekun. Seterusnya, 71% bersetuju bahawa murid lebih faham ataupun menumpukan perhatian terhadap sesuatu yang bergerak dan berbunyi. Okey, murid lebih suka benda yang bergerak dan berbunyi, terutamanya yang berbentuk animasi. Okey, seterusnya 80.7% bersetuju bahawa murid prasekolah lebih faham terhadap pembelajaran yang menggunakan ICT berbanding ABM yang lain. Okey, ini menunjukkan daya ingatan murid menjadi lebih kuat dengan menggunakan ICT. Seterusnya, sejumlah 72.6% bersetuju bahawa pengajaran melalui ICT dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Dapatan ini disokong oleh Pak 2010 menyatakan bahawa ICT dapat meringankan beban guru. Okey, dengan CD yang dibekalkan oleh kementerian ini dapat meringankan beban guru, dan hanya menggunakan CD tersebut dia dapat menarik atau menangsang minat murid terhadap PDP yang diajar. Okay, seterusnya kita pergi kepada komponen kekerapan pelaksanaan ICT. Okey, untuk melihat kekerapan penggunaan ICT, sejumlah 78.8% bersetuju menggunakan ICT sekurang-kurangnya sekali sebulan. Okey, dapatan disokong bahawa penggunaan ICT tak perlu dilaksanakan secara kerap kerana ia boleh menimbulkan rasa bosan terhadap sesuatu topik. Alright, bermaksud guru perlu menjana minat murid melalui aktiviti yang berlainan. Okey, manakala 81% bersetuju menggunakan ICT sekurang-kurangnya sekali seminggu. Okey, dapatan disokong bahawa penggunaan sekali seminggu dapat merangsang minat murid prasekolah terhadap mata pelajaran diajar. Okay, seterusnya 75.7% bersetuju penggunaan ICT sekurang-kurangnya sekali setahun. Dapatan ini tidak disokong pula kerana kegiatan penggunaan ICT boleh membosankan murid di dalam kelas. Seterusnya 76.6% tidak bersetuju menggunakan ICT dalam kelas dalam bilik darjah. Okey, dapatan ini pula bertentangan kerana guru prasekolah menggunakan ICT sebagai ABM di makmal komputer. Right, so dapatan disokong sekiranya guru mampu untuk membina ABM sendiri yang menggunakan ICT, maka jadilah ICT sebagai ABM setiap hari. Okey, sebelum kita pergi kepada komponen tahap penguasaan guru dalam penggunaan ICT,
mengenai tahap penguasaan guru, 73.9% bersetuju bahawa guru boleh merangsang ICT projek sendiri. Pandangan tersebut disokong oleh McPherson 2011 bahawa guru perlu mahir dalam ICT. Perlu mahir bermaksud guru boleh menggunakan ICT dan membina IBM melalui ICT. Okey, manakala 77.1 bersetuju guru boleh membina IBM dengan menggunakan ICT, dan disokong oleh ACME 2007 bahawa guru lebih mudah faham IBM yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Okey, sekadar guru yang buat PowerPoint tersebut, maksud guru dapat mengajar dengan lebih mudah. Okey, kerana guru faham mana bahan tu dia cari. Alright, selanjutnya 69.1% bersetuju bahawa guru boleh menggunakan PowerPoint presentation sebagai IBM. Okey, kerana IBM mudah difahami dan teratur. Okey, bermaksud guru yang menyusun PowerPoint tersebut. Seterusnya 65.2% responden bersetuju bahawa guru boleh membina multimedia sebagai IBM. Pandangan ini disokong oleh Bond 2009 bahawa multimedia adalah sebagai IBM yang lebih menarik kerana mempunyai pergerakan dan suara yang jelas. Oleh sebab itu, seramai 72.3% responden bersetuju mengenai ICT sebagai lembaran kerja. Okey, latihan insentif menggunakan ICT lebih jelas dan tersusun. Okey, secara rumusan memandangkan bahawa penggunaan teknologi maklumat ini ataupun TMK ICT masih baharu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Guru bahasa Inggeris prasekolah perlu mempunyai literasi teknologi dan memahami keperluan komunikasi secara global. Hal ini dapat membantu guru bahasa Inggeris prasekolah untuk menerapkan kaedah penggunaan ICT ini yang lebih berkesan. Alright, okey, saya rasa setakat itu saja. Sekiranya terdapat sebarang soalan, boleh dihantar ke laman web yang tertera di bawah. Alright, saya minta maaf kerana tidak dapat hadir, dan saya doakan agar pelaksanaan ICT yang dijalankan oleh guru bahasa Inggeris di Malaysia dapat berkembang dengan lebih luas dan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. InsyaAllah. Terima kasih.